Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, kita nak bawakan tajuk-tajuk yang dekat dengan kehidupan kita. Kita nak berikan pencerahan kepada penonton-penonton, semoga beroleh manfaat dalam kehidupan. Baik, pagi ini kita bakal membincangkan topik sirah berkenaan dengan tajuk Tanah Haram. Bagaimana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan ahli panel kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak maklumkan awal kepada penonton-penonton nak bertanyakan soalan, boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 dan WhatsApp di talian 011123364480. Kalau nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz juga boleh, di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam perjalanan pagi ni nak balik ke kampung dan sebagainya. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda, tapi jangan lupa tekan suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Hari ini 30 Julai 2020 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Semoga dalam keadaan ceria selalu dan terus mematuhi SOP, dan yang dah balik ke kampung sentiasalah patuhi SOP, jaga penjarakan sosial dan sentiasa dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan kita sama-sama kita jaga kita. Baik, sidang penonton, ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini dan memberikan pencerahan berkenaan dengan topik Tanah Haram, tidak lain dan tidak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Mustafar Suki. Ahlan wa sahlan Ustaz ke Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah. Ustaz bila ni balik ke kampung? InsyaAllah pagi ni. Pagi ni balik ke kampung ya, lepas Tanyalah Ustaz terus balik ke kampung. Di mana kampung? Di Raub. Di Raub, Pahang. Ikan patin ni banyak situ saya. InsyaAllah. Okey, baik. Jom kita dengarkan pencerahan mukadimah untuk topik kita pada pagi ini berkenaan dengan Tanah Haram. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan pengemudi ataupun moderator kita pada hari ini, Da'i Azrin, kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada mungkin dalam perjalanan seperti mana disebutkan tadi, jangan lupa tidur cukup, berhenti di tempat yang sepatutnya, jaga SOP, dan juga kita kata yang paling penting adalah doa, mudah-mudahan selamat perjalanan kita pergi dan balik insya-Allah. Baik, jadi bila kita sebut tentang Mekah, kita bicara tentang Mekah ni, ia merupakan satu kerinduan bagi umat Islam. Betul, dan alhamdulillah seperti mana yang saya nampak pada hari ini, iaitulah kira-kira 1000 orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahun ni. Dan saya tengok sahabat-sahabat kita ada kongsi lebih kurang dalam 3 orang saja wakil daripada Malaysia yang bertuah mengerjakan haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Jadi kita yang tak dapat pergi ni tak apalah, mudah-mudahan dengan rancangan Tanyalah Ustaz ni dan khusus pada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini memberikan kita kerinduan, memberikan kita lebih mencintai bumi Mekah, iaitulah bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bila kita sebut tentang Mekah, bagaimana asal permulaan nama Mekah ini? Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi, menukilkan daripada Imam Qatadah, seorang tabi'in, menyatakan bahawa asal Mekah ni dia adalah satu tempat yang mana berhimpunnya manusia. Itu yang sebab dinamakan Mekah. Cuma dijelaskan, diperincikan lagi oleh beberapa kalangan di kalangan para ulama, antaranya yang disebutkan oleh Imam antaranya lah itulah Imam Yaqut Al-Hamawi dalam kitab beliau Mu'jamul Buldan. Ini satu kitab yang menghimpunkan nama-nama negeri dan negara.
Jadi dia satu yang sangat baguslah untuk kita tahu. Baik, kata beliau, ada beberapa pandangan di kalangan para ulama disebabkan untuk memberi nama. Maksudnya kenapa nama itu Mekah. Yang pertama sekali disebabkan Mekah ini terletak di antara dua bukit yang tinggi, dua bukit yang besar. Jadi disebabkan penamaan itu dipanggil sebagai Mekah. Dan yang kedua, kata beliau, nama Mekah juga diambil sempena keadaan manusia yang mana berhimpun di rumah Allah untuk melakukan ibadah. Kemudian juga yang ketiga, kata beliau, ada sebahagian pandangan ulama yang menyatakan Mekah ini adalah tempat tanah yang gersang, tanah yang kering, bumi yang kering, padang pasir dan sebagainya. Dan yang keempat, ada juga sebahagian pandangan para ulama menyatakan bahawa maksud Mekah itu sendiri adalah satu tempat yang mana doa yang diterima, mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sebutkan ataupun Nabi sebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW pada tempat-tempat doa mustajab yang tertentu. Jadi kita kata itu sejarah penamaan Mekah, dan boleh kita rangkumkan sebab-sebab itu munasabah kesemuanya. Jadi semua kita rangkumkan itu antara faktor-faktor penamaan Mekah itu sendiri. Betul. Dan kalau kita tengok, Mekah ini sinonim dengan tajuk yang kita bincangkan ini ialah tanah haram. Tanah haram. Kan ramai orang kadang-kadang disilap faham bila sebut haram ni, kan orang pergi haji kadang-kadang silap dengar dia kata haram Jeddah. Haram pergi ke Jeddah. So biasa orang sebut taksi kata haram Jeddah, maksudnya daripada Masjidil Haram nak pergi ke airport di Jeddah. Tapi datang orang Melayu kita haram Jeddah. Jadi ini satu benda penamaan asal usul perkataan haram Jeddah kan. Baik, jadi bila kita sebut tentang tanah haram, haram ni kita kata dalam perbahasan ulama fiqh dia boleh bahagi kepada dua. Satu, haram daripada sudut istilah yang kita faham, iaitulah kita buat satu perkara yang haram, maka kita akan mendapat dosanya, balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana mencuri dan sebagainya. Itu haram daripada sudut istilah. Adapun pentakrifan haram daripada sudut yang kedua adalah ihtiram, ataupun kita panggil sebagai hurmah, maksudnya kehormatan. Kehormatan. Jadi bila kita bincang tentang takrif yang disebutkan tentang tanah haram ni, kita boleh gabungkan dua. Maksudnya daripada sudut kehormatan Mekah itu sendiri, dan haram Mekah tu maksudnya haram apa? Haram daripada melakukan perkara-perkara yang tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita pergi detail lagi, Allah sebut dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-91, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang umirtu an a'budu hadzal balad ataupun rabb hadzal bait. Dan beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa aku diperintahkan, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyembah Tuhan kepada Kaabah ni, ataupun Tuhan kepada yang membuat negeri ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang panjang sebenarnya, seperti mana kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan, haramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard, Allah telah mengharamkan ketika mana kejadian langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sampai kiamat. Haram di sini maksudnya apa? Bila kita nak masuk satu tempat, khususnya Mekah, dia ada dia punya adab-adab. Ada cara-cara dan ada perkara yang ditegah daripada kita melakukan, dan dia bukan tempat biasa-biasa. Di tempat-tempat yang mana Allah telah pun bagi sesuatu pengiktirafan yang besar. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Allah telah memilih Mekah ini kerana ada Nabi di situ. Kerana di situ juga ada keistimewaan berhimpunnya manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu istimewanya Mekah di sisi Nabi, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa dinamakan kawasan larangan ataupun tanah haram? Antaranya seperti mana disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Abbas rahimahullah, maksudnya antaranya tidak boleh memotong pokok, antaranya kita kata tidak boleh membunuh haiwan, berburu, tidak boleh mencabut apa-apa yang ada. Kalau tanaman cerita lain, tapi yang ni maksudnya pokok yang sedia tumbuh. Kan kita pergi cabut dengan saja tengok cantik lawa tu, kita pun ambil kan. Kemudian juga dilarang berperang. Kemudian dilarang menumpahkan darah, mencuri dan sebagainya, melainkan dengan hak-hak dalam Islam lah. Maksudnya ada hudud, ada qisas dan sebagainya, iaitu ada ruang lingkup. Tapi kalau sengaja nak pergi bunuh orang, nak pergi pukul orang, maka yang tu telah diharamkan oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Maka kita nampak di sini tanah haram ini bukan semata disebabkan haramnya perbuatan ataupun apa, tapi haramnya maksudnya untuk menjaga kehormatan dan dalam masa yang sama memberikan kelebihan yang besar yang dipanggil sebagai kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Mekah dan juga Madinah lah khususnya. Baik, kemudian kalau kita tengok banyak hadis-hadis dan ayat Quran yang menceritakan tentang kelebihan tanah haram ataupun Mekah itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-96, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan inna awwala baiti wudi'a
iaitulah pertama sekali rumah yang dibina di atas muka bumi ni, iaitulah Allah sebut adalah Baitul Haram ini sendiri, iaitulah Mekah itu sendiri, dan khususnya kepada Kaabah itu sendiri. Dan kemudian Allah menyebut perkataan mubarakah, maksudnya keberkatan di situ. Kemudian Allah sebut juga pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-97 daripada surah Ali Imran, siapa yang masuk wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalam Mekah itu sendiri, dia akan mendapat ketenangan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Fathul Mekah, ada sahabat-sahabat ni yang masuk ke Mekah ni mendapat ketenangan. Abu Sufyan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia akan dapat ketenangan dan sebagainya. Maka kelebihan Mekah itu sendiri adalah ketenangan daripada sudut apa? Daripada sudut keberkatan, daripada sudut turun rahmat dan sebagainya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Mekah itu kelebihannya adalah tidak dimasuki oleh Dajjal. Tidak dimasuki oleh Dajjal. Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Fatimah binti Qais, riwayat yang sahih daripada Nabi SAW menceritakan Dajjal sendiri bagi tahu, aku akan buat kerosakan di atas muka bumi ni selama 40 tahun, dia kata. Kan selama 40 hari, ada sebagian rakyat sebut 40 tahun, maksud 40 hari lah. Jadi 40 hari di sini menunjukkan bahawa dia punya kaedah dan cara merosakkan tu seluruh alam akan berlaku. Kata Dajjal, kecuali dua. Aku takkan masuk kota Madinah dan aku tidak masuk ke Mekah, kerana di situ ada malaikat yang menjaga sambil menghunuskan pedangnya yang berkilat. Ni Dajjal cerita ni. Jadi dia pun takut sebenarnya untuk masuk ke Mekah dan Madinah. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang ada di kota Mekah. Nabi cinta kepada Mekah, Nabi sayang kepada Mekah dan seterusnya. Maka sangat banyak fadilat dan kelebihan bumi Mekah itu sendiri. Wallahu a'lam untuk mukadimah pencerahan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, berkenaan dengan topik Tanah Haram yang tadi disebutkan berkenaan dengan bukan satu maksud haram yang kita faham seperti biasa, tetapi satu tanah yang penuh dengan kehormatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada pelbagai pantang larangnya di situ. Baik, kita ambil soalan pertama untuk hari ini di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Izara. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz, ada dua soalan. Apakah perkara-perkara asas dan adab yang perlu seseorang lakukan ketika berada di tanah haram? Dan soalan yang kedua, apakah ketika di tanah haram di mana kena merebut peluang ganjaran pahala, seperti contoh selain melakukan yang difardukan, perlu merebut peluang ganjaran pahala yang sangat banyak dengan melakukan solat sunat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih juga sahabat kita Izara atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz untuk pencerahan dua soalan ni, adab dan asas tadi Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada saudari kita yang bertanya. Bila kita sebut tentang adab, maka sudah tentu di sana ada kaedah-kaedah tertentu. Yang pertama sekali, para ulama membincangkan bila satu orang masuk ke Mekah, apa yang dia kena buat. Baik, bagi orang yang asasnya bila masuk ke Mekah ni, sebab tu ada khilaf perbezaan di kalangan para ulama. Mereka menyatakan bahawa adakah satu orang kalau dicontoh dia nak pergi berniaga, ataupun dia nak pergi urusan-urusan keduniaan, adakah dia perlu ihram umrah? Maka sebahagian para fuqaha menyatakan dia perlu ihram umrah sebagai ihtiram maksudnya menghormati. Bila pergi ke Mekah maka kena buat umrah. Tidak boleh tidak kena buat umrah. Dia bukan hanya sekadar masuk, pergi berniaga, berjual beli kemudian balik, bukan. Maksudnya dia kena buat umrah. Itu sebahagian pandangan di kalangan para fuqaha. Dan kemudian masuk dengan adab-adab ni pelbagai. Sebagai contoh, kalau kita kata bila mana kita mengerjakan umrah. Sebab tu di dalam sunnah Nabi SAW, antaranya bila contohlah kita daripada Qarnul Manazil, contoh kita daripada Bir Ali untuk kita niat ihram, bila kita masuk ke Mekah tu kita merhentikan talbiyah bila melihat bangunan. Ada riwayat daripada Ibn Abbas dan sebagainya menunjukkan sunnah Nabi SAW, bila melihat bangunan Mekah, Nabi akan berhentikan talbiyah. Maksudnya bersegera, bersiap dan sebagainya untuk terus masuk tawaf. Itu antara adab-adab dia. Dan kita kata antara benda yang penting juga, iaitulah menjaga mulut kita. Saya faham, kadang-kadang bila orang buat ejen umrah dan sebagainya, ada kadang-kadang facilities dia tak berapa, kita kata kurang lah daripada sudut penyediaan, situ terlebih, situ kurang dan sebagainya. Maka kalau kita satu orang yang tidak tahan, kita akan mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya. Kan? Marahlah maksudnya kan. Jadi daripada sudut tu, pertama, kadang-kadang ejen umrah tu sendiri yang buat kita marah. Maksudnya dia sengaja. Yang tu daripada satu sudut yang sepatutnya dia kena fahamlah, sebab ini bukan hanya sekadar kira ejen umrah ni maksum. Dia terpelihara pada dosa, dia boleh buat apa-apa yang dia suka kepada orang yang jemaah yang hadir ni, bukan. Dan sudut yang kedua pula, kita kalau benar-benar terkena ujian, sebab tu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis yang hasan, kata Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badhi.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu tidak mencela, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang melaknat, tidak mengeluarkan perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jelek, dan juga tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Jadi maksudnya kalaulah di tempat biasa pun kita memelihara daripada perkara yang sedemikian, apatah lagi di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara adab-adab yang penting. Dan kita kena ingat juga dalam hadis riwayat Ibn Abbas, secara umumnya Nabi SAW mencegah beberapa perkara. Antara kita sebut tadi memotong pokok, kemudian kita sebut juga daripada keadaan tertentu memburu binatang, dan juga antaranya adalah berkenaan dengan secara umumnya jangan kita mengeluarkan perkataan ataupun melakukan perbuatan keji, perbuatan yang kotor, mukadimah kepada maksiat dan sebagainya, maka semua itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau kita ikut amalan-amalan sunat seperti mana yang ditanya tadi, sebenarnya banyak. Amalan-amalan sunat. Kalau kita kata contohnya yang paling utama kalau di Masjidil Haram sini adalah tawaf. Tawaf. Dan kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan solat sunat ni antara perkara yang sangat dititik beratkan. Kalau di Kaabah kita boleh tawaf lah. Kalau di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu tu kita solat sunat lah sebanyaknya. Di samping membaca Quran, dan kita jangan lupa juga memberi kebaikan kepada orang-orang tertentu. Kalau contoh kita ada air Zam-Zam ke, tengok orang susah nak ambil, kita ambilkan sebotol dua. Itu semua kerja yang telah dilakukan oleh Bani Hashim. Kan Hashim bin Abdul Manaf, iaitulah juga Abdul Muttalib, bapa ataupun kita kata sebagai datuk Nabi SAW, telah melakukan perkara ini berkurun-kurun, iaitulah dipanggil sebagai memberi makan orang melakukan haji, jemaah haji, dan juga memberi minum. Maksudnya persediaan itu telah pernah dilakukan. Itu juga termasuk dalam perkara ataupun amalan yang baik yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan solat sunat seperti mana yang dibincangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, memang ada hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis itu menyatakan Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi melarang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tartafi asy-syams wa ba'da as-subhi wa ba'da al-asr hatta taghrub. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi melarang solat sunat selepas subuh dan melarang solat sunat juga selepas asar. Akan tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan sebagainya menyatakan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau di Mekah dengan Madinah, larangan itu tidak ada. Maksudnya lepas saja solat subuh ataupun solat sunat boleh untuk mengerjakan, ataupun solat subuh ataupun solat asar boleh mengerjakan sebanyak-banyaknya solat sunat, kerana tidak ada larangan yang khusus. Itu antara amalan-amalan yang baru selain pada tawaf, banyakkan tawaf, kemudian baca Quran, kemudian juga berzikir dan amalan sedekah. Itu juga antara perkara yang sangat dititik beratkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya solat sunat tu waktu bila pun boleh buat, bila mana berada di sana. Itu satu benda yang cukup istimewa bila mana berada di tanah suci Mekah seperti mana yang kita ceritakan. Baik, sedang penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi Ustaz ada kongsikan kepada kita kenapa Tanah Haram tersebut dipanggil sebagai Mekah, kerana ada 4 perkara yang penting. Yang pertama adalah dia berada di antara 2 bukit yang besar, dan yang kedua keadaan manusia di sana, yang ketiga tanah yang kering kontang, dan yang keempat tempat mustajab, doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara yang menjadikan namanya disebut sebagai Mekah Al-Mukarramah. Baik, sedang penonton, jom kita terus ambil soalan dari penonton pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Nur Dahlia Biru. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bermulanya sejarah Tanah Haram Kota Mekah? Adakah ia sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi lagi dan sehingga ke hari kiamat untuk umat Islam wajib memelihara kesuciannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih Puan Nur Dahlia. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan sejarah Mekah itu dipanggil sebagai Tanah Haram. Jadi bagaimana untuk sejarahnya Ustaz? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita pergi daripada sudut aspek hadisnya dan yang kedua nanti kita tengok daripada sudut siapakah kepemimpinan asal di Mekah itu sendiri. Baik, yang pertama daripada sudut hadisnya ya dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu daripada riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan Mekah itu sendiri Allah telah jadikan iaitu haramahullahu yaumal khalaqas samawati wal ard. Allah telah mengharamkan, maksudnya keadaan Mekah itu sendiri ketika mana menjadikan langit dan bumi. Itu memang jelas daripada sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan hanya sekadar bertempoh, dia sampai kiamat. Sebab tu kahurmati ila yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Dia punya perhormatan, haramnya tu melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya adalah sampai hari kiamat. Itu daripada sudut hadis. Dan ada hadis yang kedua, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini dipersisihkan oleh para ulama statusnya, kedudukannya. Cuma kita kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Mekah, dan Mekah ini telah dijadikan 1000 tahun sebelum mana adanya kejadian sesuatu di bumi. Kemudian selepas kejadian itu Allah telah menjadikan Masjid Nabawi, tempat kawasan tapak itu, dan kemudian Allah telah menjadikan Masjidil Aqsa. Itu dia punya riwayat ataupun secara jelas hadis yang menyatakan demikian. Cuma hadis ini statusnya lemah seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Dalam riwayat ini ada Abdullah bin Muslih dan juga riwayat daripada Ibnu Lahiyah yang mana dihukum oleh ulama hadis mereka ini adalah perawi yang banyak kesilapan dan mereka tidak diiktiraf daripada sudut riwayat dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau kita tengok, maksudnya hadis yang awal tadi pun, yang sahih pun memang menyatakan bahawa tentang kejadian antara Mekah itu langit dan bumi. Baik, kemudian yang kedua, kita pergi kepada siapakah pemerintah yang awal-awal lagi. Kalau kita tengok daripada sudut asalnya di Mekah itu dibuka oleh siapa, macam mana keadaannya, sudah tentu kita pergi kepada sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sirah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian juga kita kata dalam keadaan itu kita lihat juga keadaan Mekah itu beralih tanpa dia punya tampuk pemerintahan. Antaranya selepas mana kedua anak Nabi Ismail alaihissalam, dalam riwayat disebut Naqid dan juga Qasr, dua-dua ni anak Nabi Ismail alaihissalam memerintah. Selepas itu pemerintahan itu kalau kita pernah dengar dipanggil sebagai Bani Jurhum. Bani Jurhum, maksudnya selepas pemerintahan itu diserahkan kepada anak ataupun anak pada kedua tadi yang dipanggil sebagai Mudad bin Amr al-Jurhumi. Dan pemerintahan itu lama, maksudnya dari sudut hajinya, pembahagiannya ataupun tugasannya lama, sehinggalah lebih kurang hampir 21 kurun tampuk pemerintahan itu. Dan kemudian selepas mana berlaku sedikit kita kata pergolakan, ada masalah dan sebagainya, maka Bani Khuza'ah pada waktu itu mengambil tampuk pemerintahan dan sehinggalah berlaku pada hari ini. Dan kita nampak daripada sudut perbezaan daripada sudut pemerintahan yang berlaku di kedua tanah haram itu sendiri. Jadi daripada sudut sejarahnya kita kata telah pun ada dia punya rentetan khususlah daripada zaman Nabi Ismail lagi sehinggalah zaman Bani Jurhum dan kemudian Bani Khuza'ah dan sehingga kepada hari ini. Jadi sejarah Mekah ni cukup istimewa sebenarnya kalau kita bincangkan melalui hadis-hadis dan juga perbincangan di kalangan para ulama. Jadi cerita yang saya sebutkan tadi, perbincangannya disebut oleh Imam Ibn Hisham dalam sirahnya, Sirah Ibn Hisham. Wallahu alam. Itu yang di awalnya bermula daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan terus dalam keadaan sampai kepada Bani Jurhum sebentar tadi, dan yang kedua tadi Bani Ustaz? Khuza'ah. Bani Khuza'ah yang tadi diceritakan, dan hampir 21 kurun kata Ustaz sebentar tadi dalam keadaan pemerintahan Bani tersebut. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Faizatun Mat Isa. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, apakah hikmahnya seseorang itu diturunkan oleh Allah ujian di tanah haram? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghapuskan dosa-dosa silamnya atau adakah sekadar balasan dosa-dosa yang telah dilakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Mungkin yang kedua tu dia tanya mungkin dosa-dosa yang dilakukan di tanah suci tersebut ataupun boleh bagaimana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
bila kita sebut tentang ujian, Ujian. maka dalam konsep umumnya ujian ni ya antaranya adalah untuk menaikkan darjat ataupun menghapuskan dosa. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukah yashukuha, sehingga kan kalau ada duri yang mencucuknya, dan melainkan pada itu illa kafaratu khataya, melainkan dia akan diampunkan dosa-dosanya, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ujian dia tak semestinya di Mekah. Sebab tu saya nak kena betulkan persepsi orang. Kalau kena dekat Mekah je, ni maksudnya Allah murka. Kalau masuk je tak nampak Kaabah, jadi pada waktu tu Allah murka. Padahal dia silap tengok kan. Dia tengok, patutnya dia tengok tu daripada sa'i tu, kena betul tempat dia barulah nampak Kaabah tu. Kalau tak betul memang tak nampak Kaabah. Kemudian selipar hilang. Selipar dia sendiri tu boleh hilang. Memanglah dia silap letak. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan perkara tu, jangan kita kata ni Allah nak balas dosa, ni Allah sekalian sabar dulu. Sabar dulu. Kadang-kadang kesilapan kita. Jadi daripada sudut asalnya, kalau betul lah kita kena ujian, contohnya demam, sakit yang memang tak boleh nak elak, maka pada waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala memang hendak mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan sebab ujian yang Allah bagi tu pelbagai. Sebab tu kalau kita tengok daripada surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menyatakan berbagai jenis ujian, harta, daripada sudut kelaparan, daripada sudut kita kata apa, kekurangan dan sebagainya, buah-buahan, kemudian sakit diri dan sebagainya, maka semua itu adalah untuk apa? Wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah sayang kepada hamba-hambanya, dan sangat kita kata apa? Bertujuan untuk supaya hamba-hamba ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membukakan tangannya, maksudnya untuk menerima taubat pada siang, dan juga kemudian Allah membukakan tangannya pada malam untuk menerima taubat hamba-hambanya. Maksudnya sentiasalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian, memberikan pelbagai kita kata liku-liku, mehnah, tribulasi dan sebagainya untuk manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita sebut Allah bayar cash tu kat Mekah. Jangan sebut macam tu. Kerana asasnya kita kata setiap manusia ada keadaan tertentu, ada masa tertentu, dan ada bagai-bagai ujian yang Allah bagikan kepada dia, termasuklah satu orang yang mana pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Dan jangan kita ingat, kita banyak dosa tak boleh pergi haji. Kita banyak dosa tak boleh pergi umrah. Sebenarnya silap. Sebenarnya banyak dosa itulah yang nak pergi umrah dan haji. Kerana di situ tempat doanya makbul, tempat taubatnya sangatlah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena faham daripada sudut tu, jangan putus asa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati daripada sudut apa? Daripada sudut taubat, daripada sudut ujian itu menjadi satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi selalu memang kita macam itulah, bila jadi apa-apa semua dah akan sebut, oh Allah bayar cash, dia kata. Kan? Mungkin ada benda-benda yang tersilap aku lakukan di sana, jadi Allah bayar di situ juga dengan ujian yang sangat berat, menyedihkan katanya. Baik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Ya, Cik Ilyas Bakar daripada Hitam Pulau Pinang. Oh, Air Hitam Pulau Pinang. Ya, Air Hitam Pinang. Ya, tuan, silakan tuan. Soalannya. Assalamualaikum dan Yazrin dan juga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walau saya yang kita ketahui tanah haram ni ataupun Mekah Al-Mukarramah ni pada suatu masa dahulu penuh dengan kemungkaran. Sejak zaman Nabi Allah Ibrahim lagi, Mekah dipenuhi dengan berhala dan segala macam maksiat, dengan araknya, dengan zinanya. Tetapi pada masa itu, soalan saya, adakah Nabi Ibrahim telah mula memerangi orang-orang seperti ayahandanya sendiri yang membuat berhala dan penyembahan di sekeliling Kaabah itu? Adakah langkah-langkah ataupun tindakan dilakukan untuk memerangi orang-orang musyrik itu? Soalan keduanya, nama selain daripada nama Mekah Mukarramah, Tanah Suci Haram, adakah nama-nama lain lagi? Itu soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ilyas dari Air Hitam Pulau Pinang bertanyakan soalan. Dua soalan tadi ya. Yang pertama katanya tadi dibawa kita ke sejarah Nabi Ibrahim AS, dan waktu itu berhala-berhala katanya tadi, adakah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim katanya tadi untuk memerangi kemungkaran tersebut. Dan yang kedua berkenaan dengan ada tak nama lain selain dari panggilan Tanah Haram dan juga Mekah, atau adakah nama lain katanya untuk tempat tersebut? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
sirah berkenaan dengan Nabi Ibrahim ni, kalau kita lihat betul-betul daripada sudut pengamalannya, bukan setakat Nabi Ibrahim sebenarnya. Semua Nabi memang diutuskan untuk memerangi kesyirikan dan membeteras kekufuran. Itu asasnya. Dan juga daripada sudut taghut dan yang selainnya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibu taghut. Dan kami telah bangkitkan setiap daripada umat ni rasul. Rasul ni maksudnya di kalangan 25 rasul secara khususnya. Dan tujuannya untuk apa? Untuk manusia itu anibudullah, menyembah Allah dan menjauhi perkara-perkara yang taghut. Menyembah Allah di sini maksudnya mentauhidkan Allah dalam setiap urusan ibadah, khususnya dalam bab berkaitan dengan akidah, dan kemudian juga berkaitan dengan kita panggil taghut. Taghut ni apa saja perkara yang dianggap boleh melakukan ataupun boleh daripada dia ada manfaat dan mudarat ataupun beri kesan kepada manusia, maka itu adalah taghut. Contohnya pokok, kat pokok tu ada hantu contoh kan. Pakai gelang ni bagi rezeki kan. Kemudian dia ni dibimbangi bukan setakat taghut, membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat baru sehari dua ni ada orang tanya tentang jarak jauh. Jarak jauh ni maksudnya berubat secara jarak jauh. Kan, jadi perkara-perkara yang ni kita kena tengok, perhatikan betul-betul, bimbang takut kepada perkara khurafat yang mana dia mendatangkan satu kesan kepada akidah kita. Jadi kalau kita tengok daripada seluruh nabi itu, dakwah mereka adalah kepada tauhid dan memerangi kekufuran dan juga kesyirikan. Dan termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita tengok perbahasan berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS ni, seperti mana Allah sebut banyak dalam Al-Quran, antara dialog yang sangat terkenal tentang bagaimana akhirnya itulah Namrud itu sendiri. Walaupun nama tu ada sebahagian riwayat sebut Namrud, ada sebahagian kata Namrud dengan zal. Tak apalah daripada sudut perbahasan bahasa. Jadi ayah beliau ni kita kata satu orang yang buat berhala penyembahan dan sebagainya, dan beliau berdakwah. Dan dia dialog dengan ayah dia, tanya siapa yang menyembuhkan, siapa yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian dia kata aku pun boleh jadi langit dan bumi. Aku macam mana langit dan bumi? Dia kata kalau pada waktu pagi aku naikkan matahari kan. Pada waktu petang aku tenggelamkan dia, jadi aku jadikan. Kemudian macam mana kamu hidupkan, kamu matikan orang? Dia kata senang saja, aku hidupkan, aku matikan orang, aku bunuh dia, dia mati lah. Kan? Kemudian macam ni hidup, aku biarkan dia hidup, maka jadi ni Allah sebut dalam Quran. Allah rakam daripada sudut perbualan itu. Dan akhirnya satu benda yang dia tak boleh jawab, iaitulah daripada sudut kita kata matahari tadi tu. Dia bincang-bincang, akhirnya matahari tu dia kata, okey, Nabi Ibrahim kata cuba kamu tenggelamkan terbalik. Maksudnya terbitkan terbalik, tenggelamkan terbalik. Dia kata yang tu dia tak boleh buat. Jadi menunjukkan dia bukan Tuhan. Menunjukkan dia bukanlah hebat dia walaupun buat bahala. Sebab bila satu benda kita buat, lepas tu kita sembah, maksudnya dia lemah. Dia lemah, dia bukan sifat Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim membantah dengan cara hikmah, dan kemudian ada dalam disebut dalam riwayat sirah dan sebagainya, Nabi Ibrahim AS membantah dengan cara yang demikian. Dan akhirnya maksudnya ceritanya tadi memang tindakan itu dilakukan oleh para anbiya, para nabi, untuk mementeras kesyirikan dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang dibawa oleh Arab jahiliah ataupun masyarakat pada waktu itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian nama-nama Mekah, nama lain sebenarnya banyak. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, menunjukkan sesuatu benda tu kalau nama dia banyak, dia adalah satu benda yang agung dan hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Nawawi bawa contoh seperti mana Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah sebut dalam surah At-Tin, Allah sebut dalam surah Al-Balad, maka menunjukkan nama Mekah ni banyak. Antaranya dipanggil adalah Bakkah. Mekah dipanggil Bakkah. Bakkah ni kata Imam Qurtubi dan ulama tafsir, maksudnya tempat mentauhidkan Allah. Itu maksud Bakkah. Kemudian namanya juga adalah Qaryah. Kalau kita tengok perkataan qaryah tu kena tengok betul. Kalau sebahagian para ulama tafsir maksud secara umumnya dia masuk Mekah. Qaryah ni kampung halaman lah, tempat lah. Baik. Kemudian yang ketiga maksudnya juga adalah sebahagian menyatakan dia adalah baldah. Baldah ni maksudnya bandar lah. Jadi bandar di situ maksudnya Mekah. Itu sebahagian. Dan kemudian juga ada yang dipanggil sebagai bilad. Bilad pun sama. Kemudian juga dipanggil sebagai balad. Wa hadzal baladil amin. Baladil amin pun termasuk dengan nama Mekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi Ummul Qura. Ummul Qura ni maksudnya adalah sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, kita ada universiti namanya Ummul Qura. Universiti Ummul Qura ni ada jugalah student-student Melayu kita dan ustaz-ustaz kita yang grad di sana. Maka Ummul Qura tu maksudnya nama Mekah juga. Jadi sebab tu saya sebut tadi, kata Imam Nawawi rahimahullah, dengan sebab banyaknya nama-nama Mekah seperti mana yang kita sebutkan tadi, maka dia menunjukkan satu tempat itu agung dan hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam nama Nabi lah, nama Nabi Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashi dan sebagainya, maka itu juga menunjukkan keagungan dan juga kehebatan yang Allah iktiraf. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bakkah, qaryah, baldah,
Bilad ataupun Balad dan juga Ummul Qura. Banyak ada 5 di sini dan termasuk Mekah dan juga disebut sebagai tanah haram juga. Satu tempat yang banyak namanya disebut sebagai satu tempat yang cukup istimewa dan hebat daripada kita. Baik, okey. Soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Assalamualaikum. Ada 2 soalan dari sahabat kita Firdaus Syarin, bukan Hafiz Syarin ya. Baik. Okey. Yang pertama, di manakah sempadan bagi tanah haram bagi Mekah dan juga Madinah? Dan soalan yang kedua, adakah benar orang bukan Islam tidak dibenarkan menjejakkan kaki ke tanah haram? Jadi mohon penjawab Ustaz. Terima kasih dan terima kasih kepada sahabat kita Firdaus Syarid atas soalan yang ditanyakan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama ingatkan saya soalan yang kedua, takut terlupa nanti. Kalau kita terlupa jawab boleh diingatkan. InsyaAllah. Baik, yang pertama daripada sudut sempadan Mekah dengan Madinah, dan kita nak khususkan kepada apa? Khususkan kepada tanah haram. Okey, dia ada 2 cara pengiraan. Kalau ikut para ulama dulu seperti mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau ikut daripada sudut jaraknya kita akan kira batu lah. Contohnya gini, saya bagi secara mudah. Kalau daripada kita kata Tan'im ni tanah halal lah. Daripada Tan'im maksudnya nak sampai ke Mekah itu sendiri lebih kurang dalam 3 batu. Lebih kurang dalam 3 batu. Satu batu lebih kurang dalam 1.6 kilometer. Kemudian juga kalau kita kira daripada arah Iraq, daripada Yaman, daripada Ji'ranah, daripada Jeddah, daripada Taif, lebih kurang setiap jarak antara salah satu tu ke Mekah lebih kurang dalam 10 batu. 10 batu. 10 batu 16 km lebih kurang daripada 10 batu. Ada yang kata 7 batu, 8 batu, 9 batu. Kita ambil umum saya lebih kurang dalam 10 batu. Itu cara dululah. Adapun sekarang ni seperti mana yang disebutkan dalam kitab Adab Syariah Mekah dan sebagainya, tentang menceritakan tentang keadaan Mekah dan dimasukkan juga jarak Mekah tu, mereka menyatakan kalau kita ambil daripada barat Mekah, itulah khususnya barat Kaabah, nak pergi terus kepada highway lah, highway Jeddah tu lebih kurang 21 km. Itu dia punya jarak dia. Kalau kita ambil daripada selatan Kaabah, daripada selatan Kaabah, pergi ke mana? Pergi ke kita kata Laif. Laif ni pun satu highway jugalah, lebih kurang jaraknya 20 km. Kalau ambil daripada selatan Kaabah lagi, kita terus nak pergi ke mana? Kita terus pergi ke Taif, dan daripada Taif tu jalan dia ke Hadak. Ni maksudnya highway jugalah, lebih kurang dalam 15 km. Dan kalau kita ambil juga daripada timur Kaabah, kemudian nak pergi ke kita kata satu tempat lagi di kawasan yang dipanggil highway juga, dan lebih kurang dalam 14 km, iaitulah daripada highway daripada apa? Daripada Taif nak menuju ke Lais. So ini lebih kurang dia punya keadaan jarak tu. Dan setiap tempat tu moden sekarang ni dia ada mercu tanda dah. Dia akan letak ini maksudnya sempadan tanah haram, di sempadan tanah haram, di sempadan tanah haram. Dan kira-kira kalau kita ikut dia punya kilometer persegi, lebih kurang dalam 540 kilometer persegi. Itu dia punya batasan ataupun sempadan tanah haram itu sendiri, seperti mana disebutkan oleh para ulama bila bincang tentang isu berkaitan dengan sempadan itu. Maksudnya agak luas jugalah, dan kita kena pastikan. Sebab tu kalau orang wukuf di Arafah, kalau orang pergi Muzdalifah, kena tengok betul-betul tu nak wukuf di Arafah. Silap-silap tak wukuf di Arafah. Sepadan dia tu kita kata agak dekat sikit, dan kita kena pastikan betul-betul wukuf dalam kawasan Arafah. Bukan semestinya kena pergi satu tempat khusus, tapi yang terbaiknya kita kata dalam kawasan itu, dan itu menyandakan bahawa sah dia punya wukuf. Sah dia punya wukuf di Arafah itu sendiri. Baik, itu daripada sudut sempadan lah. Dan kemudian yang kedua berkenaan dengan benarkah orang bukan Islam tak dibenarkan masuk ke tanah haram? Itu juga maksudnya berkenaan dengan orang Islam, orang non-Muslim yang bukan Islam, adakah tidak dibenarkan masuk ke Masjidil Haram? Ya, dalam ayat surah At-Taubah ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najis di sini maksudnya bukan najis pada badan, najis pada akidah dan pegangan i'tiqad dia. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jangan mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Selepas tahun ini maksudnya pada penghujung-penghujung lah, berkaitan dengan Fathul Mekah dan yang selainnya. Dan ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan Imam Ibn Kathir rahimahullah, apakah maksud sebenar daripada sudut yang tak dibenarkan itu. Maka para ulama berkhilaf, berbeza pandangan pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa harus untuk satu orang yang bukan Islam masuk ke Masjidil Haram. Imam Malik rahimahullah menyatakan bahawa
diharamkan, tidak dibenarkan untuk masuk Masjidil Haram. Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i secara umumnya menyatakan bahawa kalau atas sebab-sebab tertentu dan ada keperluan, contoh macam pembinaan, macam kepakaran tertentu yang memang tak boleh nak elak contohnya, maka yang tu ada ruang untuk diharuskan. Faham. Maka melalui perbincangan para ulama ni, kita ambil satu pandangan yang pertengahan menyatakan di sisi mazhab Imam Syafi'i diharuskan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Adapun apa kita kata ni, undang-undang di Saudi sendiri tidak membenarkan. Jadi kita kata senangnya kita ambil undang sebab tu mazhab pegangan di Saudi itu sendiri ataupun di Arab itu, Arab Saudi menyatakan ia tidak dibenarkan. Jadi kita patuh pada mereka dan mereka punya ada kita kata ijtihad dan fatwa sendiri dan mereka tak membenarkan. Cuma kita kata daripada sudut perbincangan fiqh seperti mana yang saya sebutkan tadi, dan kita jangan kata kalau orang kafir masuk jadi sekian-sekian mati bumi ke apa dan sebagainya. Sebab tu Imam Qurtubi beliau tegas dalam bab ni. Katalah satu orang non muslim meninggal dunia, dikuburkan di tanah haram, kena gali balik dan kena bawa keluar dia punya jenazah itu. Itu pandangan Imam Qurtubi. Maksudnya nak ceritanya kemuliaan tanah haram itu sendiri sehingga tidak dibenarkan orang-orang kafir, orang musyrik, dan ayat Quran jelas untuk menyatakan tentang larangan itu, dan kita patuh pada perkara dan seperti mana yang telah pun dibuat undang-undang oleh kerajaan Arab Saudi. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan tanah haram tersebut boleh masuk ataupun tidak, dan saya yakin kerinduan itu sudah menjelma dalam hati penonton-penonton berkenaan dengan rindunya pada tanah suci Mekah dan juga Madinah. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz kerana masih setia menantikan perbincangan seterusnya berkenaan dengan topik Tanah Haram. Kita bincangkan pada pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafar Suki yang kita bawakan untuk menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton. Terima kasih kepada penonton yang memberikan soalan untuk pencerahan, memberikan soalan pada pagi ini berkenaan dengan topik yang kita bincangkan. Baik, kita nak ambil terus soalan dari sahabat kita di Facebook. Dari sahabat kita Tuan Imran Syakir. Baik, Assalamualaikum. Ada sesetengah sejarawan pula berkata bahawa tanah haram bukanlah Mekah dan Madinah tetapi Baitul Muqaddis dan Hebron. Sewaktu pemerintahan Kesultanan Mamluk dan Kerajaan Uthmaniyah kerana dikatakan tempat lahir dan dakwah ramai para anbiya. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih juga kepada sahabat kita Tuan Imran Syakir. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan tentang dua tempat yang lain untuk kita bincangkan, Hebron dan juga Baitul Muqaddis. Bagaimana Ustaz untuk pencerahan? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita kena faham pertama sekali bila disebut tanah haram itu, jadi apakah yang termasuk di dalamnya? Adakah Mekah dengan Madinah ataupun termasuk Baitul Maqdis ataupun sebagainya? Cuma kita sebut di sini yang disepakati oleh para ulama dan sejarawan, iaitulah khususnya para ulama berkaitan dengan sejarah dan juga fiqh. Mereka bersepakat bahawa yang tanah haram tu dimaksudkan adalah Mekah dan Madinah sahaja. Adapun Baitul Maqdis dan yang selainnya macam Hebron tadi, Hebron ni adalah tempat di Palestin, iaitulah tempat kelahiran Nabi, kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga Nabi Musa dan seterusnya lah. Maksudnya ada tempat-tempat tertentu khusus para anbiya, dan di situ juga ada kubur para nabi. Okey, jadi adakah ia termasuk Baitul Maqdis? Cuma para ulama berdasarkan ayat Quran daripada surah Isra ayat yang pertama menyatakan dia bukan tanah haram, dia adalah tanah yang disucikan dan tanah yang penuh keberkatan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang bermaksud maha suci Allah yang berjalankan hamba-Nya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan yang mana Masjidil Aqsa itu apa? Yang kami berkati di sekelilingnya. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan di Masjidil Haram itu sendiri, di Masjidil Aqsa, Allah sebut keberkatan itu 4 kali dalam Quran. Dan ini menunjukkan keberkatan itu bukan hanya sekadar di Masjidil Aqsa, tapi di sisiling Baitul Maqdis. Maksudnya seluruh tempat itu.
Seluruh tempat itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya kita boleh sebutkan, kita nyatakan bahawa pandangan jumhur majoriti para ulama, walaupun ada sejarawan yang menyebutkan termasuk daripada tanah haram, tapi hakikatnya yang betulnya adalah hanya Mekah dengan Madinah. Adapun daripada sudut tu dia dipanggil sebagai tanah yang disucikan. Dan dia juga kadang-kadang antara hujahnya disebabkan Masjid Al-Aqsa itu adalah keberkatan tersendiri. Dalam hadis riwayat daripada Imam Nasa'i, Imam Ahmad dan sebagainya, hadis yang sahih, kata Nabi SAW tentang kelebihan solat di Masjid Al-Aqsa yang tidak terdapat di masjid-masjid lain melainkan di Masjid Nabi SAW dan juga Masjidil Haram. Iaitulah dalam riwayat sebut ada yang sebut 100, ada yang sebut sebagai 1000 ganjaran pahala, ada yang sebut 500, ada yang sebut lebih kurang dalam 5000 ganjaran pahala. Maksudnya riwayat itu berbeza pandangan dan pendapat daripada sudut riwayat yang sampai kepada kita pada hari ini. Maksudnya yang kita biasa dengar 500, tapi sebenarnya ada riwayat sebut 1000, ada riwayat sebut 5000. Itu semua ada perbincangan daripada sudut hadis Nabi SAW. Jadi disebabkan itu sebagai ulama memasukkan itu kita sebut tadi, sebahagian sejarawan memasukkan dengan sebab kelebihan itu dan juga sebab kelebihan Nabi tadi yang ada di situ. Maksudnya Nabi hidup di situ, juga Nabi para anbiya juga meninggal dikuburkan di situ, maka mereka memasukkan ke dalam tanah haram. Adapun kita kata yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak termasuk tanah haram, hanya Mekah dengan Madinah saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, tidak keliru lagi yang disebut sebagai tanah haram itu Mekah dan juga Madinah, tetapi Baitul Muqaddis dan juga disebutkan sebagai Hebron sebentar tadi adalah tempat yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada sejarahnya yang tersendiri bagi kita umat Islam. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azin dan Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Okay, saya Ismail. Soalan saya ada dua begini. Okey, yang pertama saya tanya, apakah keistimewaan dan ganjaran bagi orang yang meninggal dunia di tanah haram ataupun di Madinah? Okey, yang kedua, apakah benar kita dilarang sama sekali mengambil atau membawa balik umpamanya tanah, batu-batu dari tanah haram ke tanah air kita? Jika benar, apakah dalilnya? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh bertanyakan soalan dua. Yang pertama, apakah ganjaran bagi mereka yang meninggal dunia di tanah suci Mekah dan Madinah, dan yang kedua berkenaan dengan betul ke tak boleh bawa balik batu, rumput, pasir, sebab ada orang kata kenang-kenangan bubuh dalam botol bawa balik pasir kan. Jadi betul ke Ustaz tak boleh bawa balik? Kalau boleh, kalau betul katanya dia, adakah dalilnya? Jadi bagaimana Ustaz untuk dua soalan ini? Baik, terima kasih pada pemanggil kita Tuan Haji Ismail. Tuan Ismail. Maksudnya soalan yang bagus, soalan yang baik yang insya-Allah kita boleh bincangkan sama-sama. Baik, yang pertama sekali tadi kita bincang tentang isu berkaitan dengan keadaan Masjidil Haram itu sendiri dan bagaimana kita kata orang yang meninggal dunia di situ. Baik, pertama sekali dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana Sayyidina Umar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki untuk mati di jalanmu, kemudian mati di dalam balad. Iaitulah balad ni maksudnya adalah di Mekah, iaitulah Mekah, bandar Nabi SAW. Jadi beliau minta doa supaya mati di jalan Allah dan mati di bumi Mekah. Baik, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis berkaitan dengan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Khattab, menunjukkan bahawa di Mekah itu ada kelebihan matinya. Sebab tu juga Nabi Musa AS dalam riwayat yang menceritakan tentang mereka berdoa untuk mati di Baitul Maqdis sebagai contoh. Ini menunjukkan bahawa di tempat-tempat tertentu yang dikhususkan, maka dia ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan ada hadis yang khusus riwayat daripada Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah fayaf'al fa inni ashfa' man mata biha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang mana mampu untuk mati di Madinah, secara umumnya Masjidil Haram ataupun kata dua kota haram lah, dua tanah suci lah ataupun dua tanah haram, boleh berkatakan dua tanah suci ni maksudnya suci dari sudut apa? Suci daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Haram ni apa? Haram melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tegahan-tegahan. Baik, jadi siapa yang mati di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan syafaat kepadanya. Akan memberikan syafaat kepadanya. Maksudnya untuk dapat syafaat, wasilah bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antaranya adalah dengan mati di antara kedua tanah haram, khususnya Madinah. Akan tetapi Imam Munawi dalam Faidul Qadir
beliau bincang apa maksud mati tu. Adakah kita bunuh diri? Nanti silap baca hadis, silap faham, jadi masalah pula kan. Okey, so maksud sebenarnya di sini adalah pertama dengan sebab dia berdoa. So dia berdoa untuk mati di Madinah ataupun di Mekah, maka ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan kelebihan itu banyak lagi. Contoh di perkuburan Baqi, Nabi doakan Ahlul Baqi. Perkuburan Baqi Nabi doakan, dan siapa yang para ulama bincang yang Nabi doa dulu 1442 hijrah dulu ataupun sebelum tu, adakah menunjukkan bahawa doa tu kekal sampai hari ini? Kalau siapa-siapa mati kat situ, katalah contohnya ada orang meninggal semalam dulu dikuburkan di Baqi, adakah termasuk dalam dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian para fuqaha, para ulama menyatakan termasuk dapatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya banyak kelebihan. Bagi siapa yang mati di tanah haram, khususnya Mekah dan Madinah, dia sangat banyak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan. Dan mati di situ maksudnya pertama doa, kata Imam An-Munawi dalam kitab beliau Fadhul Qadir. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh untuk tinggal di Madinah. Tapi kena ingat, jangan tak ada visa ke, kan, apa lagi, sengaja pergi masuk Madinah kan, keadaan curi, tu janganlah. Dia jadi parti pula lah. Jadi yang tu tak boleh. Cuma kita kata asasnya kalau dapat bekerja di sana, dapat doa di sana untuk mati, maka insya-Allah mudahan ada kelebihan daripada sudut kematian di Mekah dan juga Madinah. Itu soalan yang pertama. Adapun soalan yang kedua tadi, iaitulah berkenaan dengan tak boleh ambil batu, apa lagi, segala, pokok dan sebagainya. Okey. Pertama sekali, dia ada beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan luqatah. Luqatah ni apa dia? Barang yang dijumpai di Mekah dengan Madinah. Contohlah kita jumpa 10 rial kan. Contohlah kita jumpa sekian-sekian. Baik, kita jumpa barang berharga, emas dan sebagainya, gelang ke ataupun rantai, maka pada waktu tu ada unit khas yang disediakan di kawasan Mekah itu. Tuan-tuan kena carilah, kena tanyalah, dan pada waktu tu dia kena pulangkan kat situ. Jadi tak perlulah nak iklan selama setahun ke, nak bawa balik ke, nak isi dalam poket ke kan, buat apa kita kata, buat harta sendiri. Ni harta bukan kau yang punya, ni harta Ahmad Albab yang punya kan, kata Piramli. Jadi daripada sudut tu kita kata tak boleh. Jadi luqatah itu ada unit khas yang ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Kita di Malaysia pun ada. So Jabatan Agama ni dia ada, maksud kalau kita jumpa emas, jumpa duit semua, kita serahkan pada Jabatan Agama dan Jabatan Agama akan uruskan. Ada bahagian-bahagian yang khusus. Okey, akan tetapi itu luqatah. Kalaulah pasir, batu, lontar punya lontar, rupanya kira tadi ada 21 patutnya kan. Kira-kira rupanya ada lebih 3. Alang-alang isi dalam poket bawa balik lah. Kan? Baik, di sini para ulama berbincang. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa makruh. Mazhab Syafi'i ataupun Imam Syafi'i secara khususnya menyatakan makruh untuk kita bawa balik. Bahkan Imam Syafi'i sebut dalam kitab beliau menyatakan tidak ada keperluan untuk satu orang bawa keluar batu ataupun pasir daripada Masjidil Haram, kerana dia la yanfa', tidak memberikan manfaat. Tujuan dia untuk apa? Kalau kita kata rindu dengan Masjidil Haram adalah kita pergi beribadah padanya. Kalau kita kata nak buat simen rumah, nak buat rumah letak batu kat rumah, tak cukup 3 biji. Tak cukup kan, sekat 3 biji, 2 biji. Jadi waktu tu tak ada manfaat, kata Imam Syafi'i. Maka saya galakkan kepada jemaah haji ataupun yang mereka yang insya-Allah lepas ni pergi umrah dan sebagainya, tak perlu bawa balik. Tak perlu nak buat kenang-kenangan kata apa-apa, tidak memberi. Dibimbangi, takut ada unsur-unsur khurafat pula. Balik ni, ni batu Mekah ni berapa? RM50 lah. Dijual pula dah, bisnes. Itu juga satu benda yang tak dibenarkan daripada sudut syarak. Kan maksudnya di Masjidil Haram kekalkan batunya, pokoknya, rantainya, apa semua biar di situ dan jangan diusik, dan Imam Syafi'i tidak menggalakkan untuk kita bawa balik. Wallahu a'lam. Takut-takut bawa balik dia buat tangkal pula saya. Itu bimbang lagi kan. Dia kata borokat, dia kata itu batu dan sebagainya. Baik, okey. Soalan seterusnya di Facebook Tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Syah Natalisha. Ya, betul ya namanya. Baik, Assalamualaikum. Semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Soalan saya, benarkah di Tanah Haram akan ada malaikat yang akan menyerupai manusia untuk meminta tolong kepada kita? Jika ya, minta Ustaz kupaskan dengan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan, dan mungkin Ustaz boleh masukkan juga, mungkin ada, biasa ada orang sebut, dia kata ada malaikat yang menyerupai manusia tolong kita. Macam ni dia kata minta bantuan daripada kita. Untuk ujilah, untuk uji dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya tadi. Kita perlu faham. Pertama sekali perbahasannya, adakah malaikat itu boleh menjema dalam rupa manusia? So saya fahamlah maksud di sini adalah rupa manusia, mungkin minta tolong, takkan tiba-tiba dengan 600 sayap datang dekat kita kan. Yang itu masalah. Okey. So yang ni maksud dalam rupa manusia. Okey, para ulama bincang, ada perbezaan pandangan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahawa malaikat boleh menjema dalam rupa manusia khusus pada zaman Nabi. Sebab tu kalau kita tengok
dalam hadis Jibril, malaikat berupa satu orang lelaki. Itu kita maklumlah dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih menceritakan seperti mana disebutkan oleh Syekh Safi Waman Mubarufuri dalam kitab beliau Rahiq Maktu dan Syirah Ibnu Hisam dan juga Sirah Ibnu Ishaq, menyatakan bahawa adanya satu orang lelaki sahabat di kalangan Nabi SAW namanya Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Ibnu Khalifah Kalbi ni cantik sangat. Dia lelaki. Sebab sebahagian riwayat sebut bila dia nak keluar dia tutup muka dia. Sebab bila orang tengok tu dia jadi apa? Dia jadi keras macam tu kan. Jadi pelik sebab dia cantik sangat, dia lawa sangat, lelaki. Jadi pada waktu tu kata Nabi SAW, kata para sahabat, ada satu ketika Dihyah Ibnu Khalifah ni dia datang. Dan rupanya yang datang tu sebenarnya adalah malaikat yang menyerupai Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi untuk bertemu dengan para sahabat. Maksudnya memang ada riwayat yang sahih yang jelas menunjukkan ia berlaku di zaman sahabat Nabi SAW. Cuma persoalan yang ditimbulkan oleh para ulama, adakah dia itu berlaku pada zaman yang sekarang ni? Malaikat datang rupa manusia dan sebagainya. Sebahagian pula berkhilaf, berbeza pandangan pendapat. Ada yang kata boleh jadi pada orang tertentu, ada yang kata tidak boleh jadi, dan ada sebahagian menyatakan tidak mungkin kerana malaikat ni khusus dan beliau bukan nak hantar wahyu ke apa. Sebab jumpa dengan Nabi nak hantar wahyu ataupun nak menyampaikan wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Adapun sekarang ni nak sampaikan wahyu macam mana? Kalau kata nak tolong, sebab tu kadang-kadang ada video, ada gambar kata tu malaikat. Siapa yang bagi tahu itu adalah malaikat? Persoalan dia kan. Siapa yang bagi tahu itu adalah malaikat? Macam kita kata kita mimpi jumpa Nabi. Macam mana kita tahu itu Nabi? So mesti ada ciri-ciri dia, mesti ada kaedah-kaedah dia. Maka sebab tu bila cerita tentang malaikat, wallahu taala alam, saya lebih suka kepada pandangan yang menyatakan malaikat pada sekarang ini tidak menyerupai manusia. Tidak dapat maksudnya menjema dan bertemu dengan manusia. Adapun kita kata ada pandangan menyatakan demikian, maka tak apalah, itu perkara yang dikhilaf ataupun berbeza pandangan di kalangan para ulama. Jadi kalau kata contoh tadi malaikat minta tolong ataupun kita kata malaikat datang tolong contohnya, maka semua tu wallahu taala alam kembali kepada keadaan asal. Kita kata hukumnya ataupun daripada sudut asalnya tidak ada malaikat lah yang boleh menjema dalam rupa manusia dalam keadaan sekarang. Wallahu alam. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan tersebut. Semoga memberikan pencerahan kepada kita. Sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, banyak lagi perbincangan selepas ini. Seperti yang kita tahu, Mekah dan Madinah satu tempat yang cukup istimewa, tempat yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sejarahnya, dan satu tempat juga seperti mana yang Ustaz ceritakan kepada kita sebentar tadi, tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Seluruh bumi akan dijelajahinya, tetapi dua tempat yang tidak dimasukinya, Mekah dan juga Madinah. Dan difahamkan juga Mekah dan Madinah satu tempat yang tidak boleh dimasuki oleh wabak ta'un. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, kenapa dalam tempoh sekarang wabak COVID-19 juga melanda di sana. Jadi mungkin ada persoalan dari penonton-penonton di situ. Jom kita tanya pada Al-Fadil Ustaz untuk pencerahannya. Jadi bagaimana Ustaz? Kan? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang baik sebab isunya kerana disebut dalam satu hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari yang mana Mekah ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan juga wala ta'un dan juga tidak akan dimasuki oleh ta'un. Baik, cuma perbincangan di kalangan para ulama, apakah maksud ta'un itu? Baik, sebahagian riwayat pula seperti mana disebutkan oleh Imam Malik dan sebagainya menyatakan ada riwayat yang sebut Dajjal tu secara yakin. Ta'un tu dalam riwayat tu hujung riwayat kata insya-Allah. InsyaAllah, maksudnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Dajjal tu secara yakin, ada ta'un tu dengan izin Allah. Maksudnya secara asasnya tak masuk, tapi kalau Allah izinkan masuk juga, maka wabak ataupun kata ta'un khususnya akan masuk juga ke kota Mekah, khususnya Masjidil Haram. Baik, di situ ataupun kata di tanah haram. Cuma sebahagian para ulama mereka bincang. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bila mensyarahkan hadis-hadis berkaitan dengan perkara ini, beliau menyatakan pertama daripada sudut kesimpulannya, pertama sekali kita kena bezakan antara ta'un dengan wabak.
Taun dengan wabak. Maksudnya wabak ni kalau COVID apa semua ni dia tak dikategorikan sebagai taun. Dia adalah satu wabak yang mana lain daripada taun. Kerana taun ni ada dia punya simptom yang khusus daripada sudut penyakitnya. Maka memang taun tak masuk, tapi wabak lain tidak terpelihara untuk masuk. Itu berdasarkan satu pandangan. Yang kedua pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan taun yang masuk ke kota Mekah dan Madinah tu adalah yang kita sebutkan sebagai secara hadis yang kita sebut tadi, kalau Allah kehendaki dia boleh masuk. InsyaAllah. Maksudnya insyaAllah pada hadis tu maksud dia boleh masuk dengan kadar yang tertentu yang seperti mana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sebahagian pendapat di kalangan para ulama, mereka menyatakan maksud di sini adalah perbezaan daripada sudut pentarifan apa itu taun, apa itu wabak. Mereka bincang. So kita kata pergi kepada pandangan kedua tadi yang kata taun tu lain, wabak tu lain. So ada punya perbincangan. Cuma secara khusus kita kata bukanlah satu ketetapan dengan takdir Allah untuk menyatakan bahawa taun itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Secara khusus hadis tu begitu, akan tetapi ada perbincangan pendetailan di kalangan para ulama hadis. Cuma Dajjal confirm dan yakin tidak akan masuk kepada dua kota ini, khususnya kepada tanah haram Mekah dengan Madinah. Wallahu alam. Yang disebutkan sebagai Dajjal tidak masuk ke tanah haram itu dengan yakin, tetapi wabak dia insya-Allah di hujungnya ada tertulis di situ berkenaan dengan bezakan yang disebut sebagai taun dan juga wabak sebentar tadi. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan tersebut, dan kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah pernah berlaku perkara khurafat yang dikaitkan dengan tanah haram ini? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat. Soalan yang ditanyakan, pernah tak berlaku perkara-perkara khurafat ataupun sebagainya yang melibatkan tanah haram, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Kak Yat yang bertanya daripada Rawang. Baik, jadi persoalan berkenaan dengan khurafat. Jadi kita kena tahu dulu khurafat tu apa dia. Jadi khurafat ni ada satu hadis, walaupun hadis ni statusnya lemah, iaitu dalam riwayat Imam Tirmizi, ketika mana satu orang dia ni termasuk ke alam jin. Termasuk ke alam jin, kemudian dia dilepaskan daripada alam jin, dia pun balik dan dia cerita pada kawan-kawan dia. Ini Nabi dalam sebahagian hadis lah, walaupun hadis tu cerita tidak kuat, tidak kukuh. Kemudian bila cerita tu, kawan dia kata ini khurafat. Maksudnya dia masuk alam jin tu, maksud dia buat perkara khurafat lah. Maksudnya perkara tu perkara yang bukan logik, luar daripada logik akal, ataupun perkara yang tidak berkhusus ataupun terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi perkara khurafat yang biasa berlaku di Masjidil Haram ni ataupun di tanah haram tu banyak. Sebagai contoh kita kata antaranya perkara-perkara yang menyatakan doa bagi jodoh. Doa bagi jodoh ni tempat pertemuan Adam dan Hawa dan sebagainya. Kemudian di Jabal Rahmah tu ada sekian. Ada doa khusus. Semua ni pertama sekali kita kena ingat, tidak ada doa ataupun hadis yang khusus menceritakan tentang perkara itu. Daripada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Kirim doa tu. Kirim doa yang tu ada khilaf di kalangan para. Sebahagian mengharuskan. Kirim doa ni ada cerita lain lah. Ataupun kirim selawat contohnya. Itu ada isu yang berbeza. Cuma perkara-perkara khurafat ni kita kata contohnya apa? Pergi dekat bukit Jabal Rahmah tu, pergi kat batu-batu dia. Pergi kita kata lap batu dia, pegang batu dia dengan sebab ada keberkatan dan sebagainya. Kita kata tidak ada. Ini antara perkara-perkara khurafat yang sebahagian jemaah melakukannya, khususnya pada orang-orang jemaah-jemaah tertentu. Jadi kita bimbang, takut kita pergi itu adalah untuk nak berdoa. Kan kita sebut labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita datang tu adalah untuk menyembah pada Allah, untuk menyahut tidak ada kesyirikan, tidak ada perkara-perkara khurafat. Tiba-tiba kita pergi usap batu. Kita pergi dekat contohnya dapat melawat Telaga Zamzam, kita pun usap Telaga Zamzam. Inilah, ni ada berkat ni. Tidak ada berkat pada Telaga Zamzam. Kan? Tidak ada keberkatan pada batu-batu ataupun kita kata pada bab-bab, melainkan tempat-tempat tertentu macam Multazam. Itu cerita lain tu. Cuma kita kata jangan semua tempat. Contoh kita kata bila mana kita nak pergi tawaf, ada tempat yang kita kena lambai saja. Ada tempat yang memang kita kalau dapat sentuh lebih baik. Kita tak terbalik. Sentuh pun, lambai pun jalan sekali. Jadi ini antara perkara yang kita kena jelas betul-betul. Bila kita pergi Masjidil Haram, kita pergi ke sana. Itu saya sebut tadi. Keberkatan pada batu lah, keberkatan pada pokok lah, keberkatan pada sekian-sekian. Maka semua tu jangan ada unsur-unsur etikad pegangan kita. Kita kena harap tempat ni makbul. Dan tempat makbul tu sebab apa? Rahmat Allah turun. Kita doa, kita minta pada Allah. Dan jangan sekali kita minta pada batu. Kan? Itu yang jadi batu bawa balik tadi tu.
Itu yang jadi kita kata kelambu kiswah. Ya. Kelambu Kaabah. Yang tu kita kata asalnya daripada sudut asalnya tidak ada apa-apa kelebihan. Cuma kalau nak kenang-kenangan tak ada masalah dibeli, contohnya memang ada jual pun. Kita beli, tapi kita kata tak digalakkan, tidak diperlu dan bimbang, takut akhir nanti akan bawa kepada perkara-perkara yang khurafat tadi. Itu kita kata kena jaga. Maksudnya setiap tindakan kita, perbuatan kita, i'tiqad kita, bila kita pergi sana kita kena tahu mana yang dibenarkan oleh syarak, mana yang tak dibenarkan oleh syarak. Maka pada sudut tu kita kena berada di tengah-tengah dan kita pandai untuk membahagikan antara keduanya. Wallahu a'lam. Wallah, betul lah tu kan, kadang-kadang niatnya lain untuk pergi, tapi bila sampai ke sana jadi satu benda yang tak diingini, kita lakukan perkara-perkara yang boleh menjerumus kepada khurafat seperti Ustaz sebutkan kepada kita sebentar tadi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan juga Ustaz Mustafa Suki. Saya Omar Abdul Wajid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Omar. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada Ustaz dan Dai ya. Selamat Hari Kita Raya. sambut pada hari esok ya. Ya, selamat raya. Selamat dalam perjalanan Ustaz InsyaAllah. balik ke Raub ya. Amin, insya-Allah. Haji dah melemang je. Belum lagi lah. Okey. Sekejap lagi lah. Baik. Sekejap lagi nak buat lah juga ni. Baik, Jadi, insyaAllah. soalan saya begini Ustaz ya. Seperti Ustaz dah jelaskan tadi, Ustaz dan Dai ya. Ustaz dah jelaskan tadi tanah haram ya. Namanya ada berbagai-bagai lah dulu ya. Jadi soalan saya, adakah mereka yang masyarakat sebelum Nabi Muhammad, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu, adakah mereka menyedari bahawa ini adalah satu tempat yang cukup barakah, iaitu tanah haram yang kata Ustaz sebut ni, yang tak apa, yang perkara tadi tak boleh dilakukan di situ Jadi adakah mereka masyarakat Arab pada ketika itu mengetahui daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga ke Nabi Muhammad, mereka menyedari bahawa ini adalah satu tempat barakah yang dikatakan sebagai tanah haram ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan adakah sejak dari zaman Nabi Ibrahim lagi dah diketahui itu adalah tanah haram, ataupun sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak bila persoalannya. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Omar tadi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kena sedar, pertama sekali peletakan Masjidil Haram itu sendiri ataupun tanah haram itu bermula pada zaman bila. Sebahagian riwayat yang dinukilkan daripada kitab Musnad Al-Bazzar dan juga riwayat daripada Tabarani menyatakan maksudnya peletakan sendiri itu telah bermula pada zaman Nabi Ibrahim AS dengan isyarat daripada Jibril. Maksudnya ini adalah kawasan haram. Ini petunjuk dia punya sepadan di kawasan haram. Kemudian sebahagian riwayat yang seperti mana disebut oleh Imam Ibn Juraish menyatakan bahawa yang meletakkan itu adalah Nabi SAW ketika mana masuk kepada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi Nabi bagi tahu ini tempat sekian-sekian dan sebagainya. Baik. Jadi kita kata ada perbezaan di kalangan para ulama berkenaan dengan siapakah yang mula meletakkan. Maksudnya sepadan berkenaan dengan Mekah dengan Madinah. Cuma berbalik kepada persoalan tadi, maksudnya adakah mereka tahu? Jawapannya ya, mereka tahu. Hatta bukan sekat zaman Nabi Ibrahim, zaman sebelum itu pun mereka tahu Kaabah ni ada kelebihan, Kaabah ni ada dia punya, sebab tu mereka pun macam Abu Jahal. Dia kalau nak membunuh Nabi, Abu Jahal, dia nak bunuh Nabi, dia kata demi Tuhan Kaabah. Maksudnya dia tahu kemuliaan itu padahal dia nak bunuh Nabi. Dia tak tahu yang apa syariat itu, Kaabah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tepat. Ada sebahagian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala contohnya kita kata Abu Lulu'ah dan sebahagian, mereka percaya pada Allah dan percaya kepada kelebihan yang ada di Mekah dengan Madinah ataupun kita panggil sebagai tanah haram. Akan tetapi mereka percaya dengan kesyirikan. Sebab tu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah selepas ayat 155, 156, 157, Allah menceritakan tentang apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajja baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak menjadi satu dosa sesungguhnya Safa dan Marwah adalah daripada syiar Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi satu dosa untuk orang bertawaf, maksudnya mengelilingi ataupun dipanggil sa'i lah. Baik, ayat ni kata tidak jadi satu dosa. Bukankah dalam haji dan umrah ialah wajib, bukan harus semata-mata untuk tawaf tu, dia adalah rukun. Jadi ataupun kata sa'i itu, orang kata sa'i sebenarnya dalam Quran sebut tawaf. So kalau kata tawaf di antara Safa Marwah betul juga. Sa'i di antara Safa Marwah pun betul juga. Tak ada masalah daripada sudut pengistilahan. Jadi kenapa tiba-tiba kata tak ada dosa? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyatakan bahawa dulu Arab jahiliah dia tawaf. Dia tahu keberkataan tawaf Mekah dan sebagainya, tapi dia letak bahala.
Antara Safa dengan Marwah tu ada dipanggil sebagai Isaf dengan Nailah. So nama bahala. Isaf dengan Nailah diletak antara Safa Marwah, kemudian dia tawaf. Dia tahu keberkatan tapi dia buat kesyirikan. Itu maksudnya apa? Kita tahu keberkatan, tahu kehebatan, tahu sucinya Kaabah, Mekah hebat, agung dan sebagainya, akan tetapi silap guna. Silap mempraktikkan amal ibadah. Sebab tu kita kata mereka dah tahu, zaman Nabi Ibrahim pun dah tahu, zaman sebelum itu Nabi Nuh AS dan sebagainya dah tahu, akan tetapi mereka tidak menghargai sepatutnya seperti mana yang Allah kehendaki hak mereka kepada Kaabah Baitullah. Wallahu a'lam. Itu yang patut kita fahami bila mana berkaitan dengan apa yang dimaksudkan tentang tanah haram, satu tempat yang cukup istimewa, patut dijaga perkara-perkara yang tak patut untuk kita lakukan di sana. Baik, ada dalam satu kata-kata menyebutkan tanah haram artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar. Jadi kalau kita dapat fahami di situ apa yang dimaksudkan dengan yang tak patut dilanggar tu, mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan berkenaan dengan ayat tersebut. Baik, okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kena tahu daripada sudut asasnya memang disebut oleh sebahagian para ulama antara dalam kitab Misbahul Munir, antara satu kitab yang bagus bila mana membincangkan tentang isu bahasa ataupun istilah. Baik, memang betul satu yang tak boleh dilanggar di situ maksudnya apa? Apa ketetapan hukum-hukum ataupun larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita kata tadi tak boleh potong pokok, maka tak boleh potong pokok. Kalau kata tadi tak boleh berperang, maka tak boleh berperang. Dan seterusnya perkara yang berkaitan yang disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan langgar, bila langgar akan kena dia punya apa kita kata sebagai dam dia. Dam dia. Kalau contohnya secara ringkaslah kita sebut, kalau contoh berkaitan dengan kita dan Allah larang bila orang berdalam ihram dan sebagainya untuk bercium-cium, untuk bermesra dengan isteri, maka kalau buat ada dia punya dam dia. Adalah unta dan sebagainya. Kemudian kalau contoh memburu dog kan. Tengok dalam video, tengok ada dog kan. Tengok kat padang pasir tengah wukuf Arafah ada dog lalu. Dia pun pergi kan bismillah kan. Jadi dia punya dam dia kena, iaitulah seharga dog tu. Itu dia punya. Maksudnya dia akan kena. Maksud bila langgar saja arahan itu, maka akan ada dia punya denda-denda yang dikenakan oleh Allah, dan denda tu untuk membaiki kita punya amalan supaya apa? Supaya kita dah melanggar tadi dan kembali kepada asal. Contoh kalau pokok. Jadi seharga pokok tu berapa harga pokok tu? Kira lah. Dan kira itulah bayaran denda bila mana melanggar. Jadi sebab tu disebut tadi, jangan melanggar apa yang diharamkan, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu yang patut kita fahami berkenaan dengan perkataan dilanggar di situ. Dipetik dari kitab Misbahul Munir, tanah yang haram adalah tanah yang tidak patut untuk dilanggar. Kan? Baik, itu yang kita kena fahami betul-betul. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tayla Ustaz TV3 dari sahabat kita Rahizah. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Semasa di tanah haram, ramai yang bercerita semasa berada di sana, ramai yang sakit-sakit, hilang selera makan, hilang barang-barang, sesat, tak jumpa jalan nak pulang dan berbagai-bagai lagi Ustaz. Apakah ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dosa-dosa kita telah terampun? Terima kasih untuk pencerahan Ustaz. Kak Zah Ceno Pahang. Terima kasih Kak Zah, soalan yang ditanyakan berkenaan dengan katanya tadi macam-macam berlaku di sana. Adakah itu tanda dosa diampunkan? Kalau tadi ditanyakan adakah itu ujian, tapi adakah ini tanda dosa diampun, kata Kak Zah. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu soalan yang sangat baik yang kita perlu jelaskan sebenarnya. Dia begini. Pertama sekali disebut tadi antara contohnya barang hilang, sesat jalan. Sebenarnya antara salah satu yang kita perlu faham, silap sendiri. Letak barang merata, kemudian tak endah pada barang. Yang sesat jalan tu atau antara sebabnya apa? Bukan Allah nak balas ke apa. Sesat jalan tu pasal dia tak ambil kad hotel. Kena faham betul ni. Sebab tu kalau pergi umrah, pergi haji, ambil kad hotel tu, tempat kita menginap tu, supaya nanti kalau kita sesat mana-mana, bagi tahu taksi akan ni dia punya fondok, dia kata. Ni hotel dia. Dia bawa lah. Bayarlah kan. Maksudnya kita bukan sesat apa tak, bukan sengaja sesat, tapi kita tak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi kita daripada kesesatan. Sesat jalan lah maksudnya. Okey, so di situ maksudnya. Jadi kalaulah kata contoh memang terjadi sungguh-sungguh, ni bukan sebab kekurangan ataupun kita kata apa daripada sebab kita yang lemah, kita alpa, akan tetapi dengan sebab kita Allah memang nak balas. Itu cerita lain lah. Kalau contohnya memang betul-betul sakit, kan demam, sesama dan sebagainya, maka sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang isu demam ni.
Kan maksudnya demam ini memang salah satu daripada yang mana Allah telah uji manusia. Dan dengan sebab sakit demam itu Allah akan darjat dan Allah akan mengampunkan dosa. Memang ada riwayat yang jelas menceritakan tentang perkara itu. Kalau sakit, kalau Allah uji, memang dia antara perkara yang menyebabkan Allah mengampunkan dosa-dosa. Cuma kita kena ingat, jangan kita hanya sekadar Allah dah ampunkan dosa, tapi banyakkan taubat, banyakkan istighfar bila mana kita berada di tanah haram khususnya. Ada tempat-tempat yang mustajab doa khususnya. Wallahu a'lam. Tapi bila sebut tentang sakit tu ada kita biasa dengar kisah-kisah daripada sahabat, mungkin keluarga kita yang dari sini nak pergi dalam keadaan sakit, tapi bila sampai ke sana sihat. Ada pula di sini sihat sampai ke sana sakit. Itu pelbagai cerita bila mana sampai ke tanah haram di sana. Baik, sidang penonton kita berakhir di sini dahulu. Tanyalah Ustaz di TV3 berakhir di sini. Jangan lupa saksikan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, jom ikuti sambungan 30 minit di TV9 untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan topik Tanah Haram yang kita bawakan khas kepada anda semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih setia duduk di hadapan kaca TV untuk menyaksikan pencerahan, perbincangan dan juga apa yang kita nak berikan nota-nota penting kepada sidang penonton semua berkenaan dengan Tanah Haram. Boleh catat dan nanti sebarkan yang baik-baik kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang tak dapat menonton pada pagi ini, kita sebarkan sama-sama memberi manfaat. Baik, kita nak ambil soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Lia Dahlia di Kota Kinabalu, Sabah, dari Borneo datangnya. Baik, Assalamualaikum Ustaz Dai dan kru Tanyalah Ustaz. Topiknya dosa berganda di tanah haram. Macam mana tu? Baik, benarkah di tanah haram walaupun hanya niat berbuat salah sahaja kita telah berdosa Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Lia Dahlia atas soalan yang ditanyakan. Jadi betul saya sebab kalau kita di tanah haram, di tanah suci, kita biasa dengar pahala berlipat kali ganda dan sebagainya. Tapi kalau dosa pula, adakah dia juga akan berlipat kali ganda Ustaz? Jadi bagaimana? Takut juga ni soalan ni. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada yang mengirim WhatsApp dari jauh. Ya, dari jauh. Baik, saya menampak dekat sini ada dua soalan. Soalan pertama tentang isu dosa berganda, yang kedua isu kenaan niat. Niat dalam hati sudah niat jadi. dalam hati. Okey, kita nak jawab dulu yang berganda. Baik, pertama sekali di sini memang banyak di kalangan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang bila mana kita melakukan satu kebaikan tu memang dia punya dosa, dia punya pahalanya banyak. Contohnya dengan solat Masjidil Haram, sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Ahmad, siapa yang solat di Masjid Nabawi 1000, ataupun riwayat sebut 5000. Siapa yang solat di Masjidil Aqsa sekian-sekian. Siapa yang solat di Masjidil Haram, iaitu Mekah itu, dapat 100,000 pahala. Jadi sangat banyaklah dia punya ganjaran. Cuma kalau buat dosa di sini kita boleh bagikan kepada dua. Satu dengan tidak sengaja. Contohlah bangun pergi banyak sangat qiyamul-lail, lepas tu dekat nak subuh tu tak tahan balik hotel. Asar tu bangun. Contohnya memang tak sedar apalah kan. Jadi katalah contohnya terlepas zuhur ataupun terlepas subuh tu sendiri. Jadi waktu itu kata dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan rufi'al qalam an mati anis salasah, akan diangkat maksudnya penulisan dosa tak berdosa lah di kalangan umat aku dengan 3 perkara. Antaranya al-naum an-naim hatta yastayqiz, orang yang tidur sehinggalah dia sedar. Maksud memang tak sedar betul. Yang tu mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia gantilah dia punya solat. Tapi kalau sengaja tinggal, itu perbincangan sengaja tinggal, adakah dosa dia berganda? Baik, kata Imam Ibn Muflih dalam kitab beliau Al-Adabus Syariah. Ini satu kitab yang amat hebat dalam fiqh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau menyatakan dosa boleh berlipat ganda dengan 2 faktor. Pertama, faktor masa. Yang kedua, faktor tempat. So masa di sini kita boleh kata contoh macam sekarang ni kan 10 Zulhijjah. Jadi orang buat dosa. Dengan sengaja buat dosa, maka lipat gandakan dia punya dosa tu. Dan kemudian pada waktu itu kalau contohnya juga daripada sudut bulan Ramadan, orang duk puasa, masalah, tempoh lah. Dia duk buat perkara yang jahat.
contohnya kita kata pelbagailah perkara yang jahat, jadi pada waktu tu akan bertambah dia punya dosa. Kata Imam Ibn Muflih dalam kitab beliau Al-Adabus Syariah. Tu faktor pertama. Faktor kedua, faktor makan. Makan ni bukan makan nasi. Makan ni bahasa Arab maksudnya tempat. So faktor tempat tu seperti mana Mekah, seperti mana di Baitul Maqdis, seperti mana di Kaabah, dalam masjid, maka pada waktu tu juga akan dilipat gandakan. Ya, saya tak nafikan ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menceritakan bahawa siapa yang buat satu kejahatan pada waktu itu, dan ni kita terus relate ataupun kaitkan dengan soalan yang niat tadi tu. So dalam hadis tu menceritakan siapa yang mana buat niat buat satu kebaikan, maka pada waktu tu dah ditulis kebaikan dia, dan bila dia buat ditulis 10 pula. Dan seorang yang mana dia berniat untuk buat kejahatan, dia tak buat lagi. Jadi dia tak buat lagi tu, kemudian pada waktu tu bila dia buat, dia tulis satu saja dosa dia. Baik, yang tak buat ni para ulama hadis bincang. Adakah maksud tak buat itu memang dia tinggalkan, ataupun sebenarnya dia berazam betul-betul nak buat tapi sebab dia demam je. Contoh kan. Jadi dia demam tu dia tak jadi mencuri contohnya. Kalau tak, dia memang mencuri dah. Sebab itu bukan saja kalau aku buat ni sekarang berdosa, nanti susah pula orang tu. Yang tu tinggal kerana memang nak tinggal. Jadi yang tu yang Allah sebut tu dikira tak berdosa selagi mana bila dia buat. Tapi kalau dia berazam, sungguh-sungguh dia nak buat, maka pada waktu dikira berdosa. Maka nak kait dengan apa yang kita bincangkan tadi, berdasarkan niat ataupun berdasarkan keazaman sungguh nak buat satu dosa di tempat-tempat yang Allah muliakan, seperti mana masanya, seperti mana tempatnya Mekah Madinah, maka pada waktu dosa dilipat gandakan. Jadi sebab tu kita kata ayo hati-hati, dan khususnya kita kata jemaah-jemaah daripada luar negara yang buat onar. Maksudnya di depan Kaabah dia pun nak mencuri. Lepas tu ada taktik-taktik tertentu, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Kita nak tawaf. Jadi bila nak tawaf tu kita tak dapat tawaf sebab kita kecil. Orang Asia ni kecil. Dia pun ada bawa dengan grup dia kata kami boleh buat, kami boleh tolong. Dia kata buat dan tolong. Jadi kita pun dapat tawaf tu, dia tahan, kita pun dapat tawaf dan dapat cium Hajarul Aswad contohnya. Jadi selepas tu bila dah keluar, dia ikut kita sampai ke hotel. Dia kata, Pak, tadi tu bukan free, RM500. Itu kita kena hati-hati betul-betul. Sebab orang buat jahat pelbagai, hatta di Mekah sekalipun, di Kaabah pun ada orang mencuri. Sebab tu hati-hati, dan dengan sebab tu kita kena lihat betul-betul, dan kita sendiri jangan melakukan dosa kerana dibimbangi takut dosa kita berganda di Masjidil Haram dan pada masa yang Allah telah tetapkan. Wallahu alam. Dan itu yang khawatir juga bila mana kita pergi ke sana niatnya nak buat kebaikan, nak buat amal soleh supaya berlipat kali ganda amal soleh kita, tetapi sebenarnya perkara yang tidak baik yang kita lakukan jadi berlipat kali ganda pula kita punya keburukan dan juga dosa. Baik, kena hati-hati. Baik, soalan seterusnya di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz Nadai. Andai seseorang itu tidak berkemampuan dari segi keuangan atau sakit, tidak sampai ke tanah haram sepanjang hayatnya, adakah mereka dikira tidak terpilih dan tidak mendapat redha Allah? Apakah usaha yang perlu dilakukan? Apakah maksud andai bermimpi melihat Kaabah? 3 soalan di situ. Sekian, terima kasih Puan Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang ditanyakan. Saya dapat 3 soalan ni. Yang pertama katanya tadi, adakah kalau dia ni sakit dan tak mampu pergi sampailah dia meninggal dunia, adakah dia ini orang yang tidak terpilih oleh Allah untuk pergi ke sana? Dan soalan yang kedua, kalau jadi macam itu, apa yang perlu dilakukan sepanjang hidupnya? Dan yang ketiga, apakah maksud mimpi melihat Kaabah? Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, dia punya persoalan tadi iaitulah berkenaan dengan orang yang sakit yang Allah tak izinkan untuk dia pergi ke ke Kaabah ataupun khususnya hajilah, mengerjakan haji. Baik, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, walinnahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ia bermaksud, dan kefarduan haji itu Allah telah fardukan untuk orang mengerjakan haji. Manusia mengerjakan haji ialah dengan sebab apa? Dia mampu untuk pergi dalam perjalanannya. Mampu di sini para ulama bincang panjang. Ada mampu dari sudut keuangan, mampu daripada sudut tubuh badan sihat, mampu daripada sudut nama naik. Apa sama juga kan? Nama naik berapa juta, berapa puluh ribu kan. Jadi nama naik tu pun sebenarnya mampu. Walaupun duit kita dah cukup, tapi kita tak mampu lagi sudut nama kita tu. Jadi daripada sudut tu termasuklah kita kata sebagai tidak istita'ah. Maksud tidak istimewa ni maksudnya tidak termasuk dalam kategori mampu. Jadi samalah macam sakit, tak sihat dan sebagainya, semua termasuk dalam kategori yang tidak mampu. Dan disebabkan itu, kembali kepada soalan yang kedua tadi, adakah maksudnya apa yang kita nak buat, kita nak lakukan? Pertama, kita kata di sini dengan niat, dengan sungguh-sungguh. Sebab tu dalam perbincangan mazhab Imam Syafi'i, kita boleh wasiat.
kepada anak kita, kepada sekian-sekian untuk buat badal haji. Maksudnya badal haji boleh jadi orang tu sakit memang tak mampu, lumpuh contohnya, tak betul-betul yang keadaan tak mengizinkan untuk dia pergi. Yang kedua mungkin sebab meninggal dunia. Jadi yang tu boleh buat badal haji. Dan badal haji kena tengok betul-betul. Jangan badal haji 1,500. Kena perhati betul-betul tu. Betul ke badal haji ke bedal je. Takut ke tempat lain je. Kan tempat lain. Itu kita bimbang. So kena nak tengok betul ejen dia yang betul-betul buat tu, sebab kita kata pengalaman-pengalaman ni mengajar kita daripada sudut kena tipu dan sebagainya, maka kena hati-hati. Bukan saya kena tipu, tapi kita kata daripada sudut sahabat-sahabat kita, jadi kena hati-hati bila nak buat badal haji. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mimpi melihat Kaabah, wallahu alam, saya tak tahu sebab apa dan macam mana keadaan dia dan apa dia punya faktor dia, dan ini bukan bidang saya untuk menjawab tentang mimpi-mimpi. Walaupun ada kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Sirin berkenaan Tafsirul Ahlam, itulah tafsir mimpi, akan tetapi daripada sudut asasnya kita kata boleh diserahkan kepada mereka yang pakar untuk melihat, ada kaedahnya, caranya, apakah yang dimaksudkan dengan melihat Kaabah. Ya, memang setengah orang kata nanti tak lama dah nak pergi, ada yang kata tak lama dah nak meninggal dunia. Itu semua kita kata pendapat dan pandangan. Cuma khususnya kita kata mimpi yang baik, mudah-mudahan dengan sebab itu adalah ruang di sana untuk kita pergi ke Mekah. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan sebab tu dalam athar daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, iaitulah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas menceritakan antara sunnah bila mana kita masuk ke Kaabah bukan kita tawaf terus. Kita tengok Kaabah. Tengok Kaabah. Dan tengok Kaabah tu sunnahnya kita berdoa semahu-mahunya sampai menangis ke apa semua. Biasanya orang kalau tengok Kaabah first time ni mesti menangis. So bila dia masuk tu, dia tengok, dia menangis, dia doa betul-betul, baru dia pergi tawaf. Itu antara sunnah yang seperti mana disebutkan dalam riwayat Saidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita relate dengan mimpi tadi, kena cari orang yang pakar dalam mimpi. Cuma saya boleh relatekan, mudah-mudahanlah dengan sebab mimpi tu kita termakbul dan Allah izinkan untuk kita pergi ke Kaabah dan khususnya untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pencerahan berkenaan dengan 3 persoalan yang sahabat kita tanyakan sebentar tadi. Bagaimana adakah tidak jadi insan yang terpilih? Yang kedua, apa yang patut dia lakukan? Dan yang ketiga, apakah makna di sebalik mimpi melihat Kaabah? Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Hati digamit ke tanah suci. Takdirnya, lambaian Kaabah tidak bersambut. Tertangguhnya haji. Tanyalah Ustaz Istimewa Aidiladha, Jumaat 31 Julai di TV3 dan TV9. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Terima kasih diucapkan kepada sahabat penonton masih setia menantikan sehingga ke penghujung Tanyalah Ustaz pada pagi ini, nak menantikan kesimpulan dan juga pencerahan. Sebentar lagi kita akan berikan kepada penonton-penonton untuk kita bawakan nota-nota penting untuk kita abadikan dalam buku catatan harian kita, khususnya buku catatan Tanyalah Ustaz kita. Baik, okey, kalau kita fahamkan di awal tadi Ustaz disebutkan kepada kita berkenaan dengan kenapa disebutkan sebagai Mekah. Salah satunya adalah kerana kawasan yang kering kontang. Tapi kalau kita merujuk kembali, mungkin kita pun nak mengetahui adakah kawasan ini daripada dulu sehingga sekarang kawasan yang kering ataupun pernah dahulu dalam keadaan subur ataupun dan bagaimana. Jom kita ikuti pencerahan ini. Kita balik ke zaman lampau untuk sama-sama kita dapatkan pencerahan dari Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada satu persoalan yang baik, yang bagus yang ditimbulkan. Cuma kita kata adakah
dan sekarang ni bukti-bukti tanda kiamat. Kan maksudnya dengan sebab suburnya bumi Mekah pada waktu ni kita tahu, maksudnya dengan tumbuhan, hatta kalau kita pergi mungkin 10 tahun lepas, kita datang sekarang tengok tempat yang sama telah pun naik tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai telah pun mengalir dan sebagainya. Baik, cuma ada betul dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan tentang bahawa keadaan di Arab itu, khususnya pada Mekah Madinah, akan kembali subur dan selepas itu sungai-sungai akan kembali mengalir. Maksudnya airnya dan dengan tumbuh-tumbuhannya hidup yang subur. Itu adalah daripada tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Okey, cuma kita kena ingat tanda kiamat ni ada dua. Satu yang akan berlaku secara neutral. Dia akan berlaku. Maksudnya perempuan lebih ramai, wanita lebih ramai pada lelaki. Kemudian juga apa lagi? Kita kata akan bangunan akan tinggi, ya tatawwaluna fi bunyan. Dia akan ada berlaku secara neutral. Dan juga seperti mana berlakunya secara tumbuh-tumbuhan tadi. Akan menghijau semula di bumi Arab, khususnya di Mekah dengan Madinah. Jadi memang ada hadis yang jelas tentang perkara ini yang akan menunjukkan bahawa dia adalah berlaku perkara kiamat secara neutral. Dan kalau kita tengok seperti mana dihimpunkan oleh Syekh Umar Muqbil dan beberapa di kalangan para ulama, Syekh Wabil dan juga antara Syekh Muhammad Al-Arifi menghimpunkan tentang keadaan ataupun hadis-hadis sahih tentang hadis-hadis kiamat. Dan antaranya seperti mana yang kita sebutkan. Jadi benda ni memang betul akan berlaku, cuma daripada sudut asasnya tak adalah pula kita kata takut kiamat berlaku, jom kita tebang pula pokok tu. Pokok korma, pokok apa semua tu kita tebang pula supaya kiamat tak berlaku. Tak, kiamat akan berlaku, cuma petanda tu sebab apa? Supaya manusia ingat, supaya manusia ni, sebab tu kata Saidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika satu orang lelaki datang kepada Nabi SAW, dia tanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Kemudian Nabi tanya, madza a'datalha, engkau sedia apa untuk kiamat? Jadi persoalan tu memberikan juga kepada kita apa persediaan kita untuk kiamat. Walaupun bumi Mekah telah hijau, telah ditumbuhi pelbagai tumbuhan, sungai-sungai telah pun mengalir, maka pada waktu kita tahu bahawa persediaan untuk kiamat tu perlu kita segerakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, perlu disegerakan. Itu sebagai satu tanda-tanda yang mengingatkan kita tentang akan berlakunya satu hari yang cukup menggerunkan, iaitu hari kiamat. Baik, okey Ustaz, bila sebut tentang kawasan Mekah Al-Mukarramah sebentar tadi, banyak yang mengatakan kawasan ini adalah satu tempat yang banyak berlaku perkara yang aneh dan banyak juga tempat doa mustajab. Tapi soalan itu kita pegang dahulu dan kita nak ambil dahulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Musuki dan Dai Azrin. Haji Tukino, Haji Muhammad Saleh daripada Skudar, Johor. Sebelum tu nak ucapkan besok selamat Hari Raya Kurban atau Haji lah. Amin. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita dengan kebaikan di bulan Haji. Persoalan ni Ustaz, tadi dah panjang lebar dan nak habis pun soalannya kecilkan Ustaz. Ya. Saya nak tanya Ustaz, tanah haram ni. Haram kan ya? Buat kerja, memburu haram, buat harta haram. Malah kalau buat juga dia akan kena denda. Tapi kalau kat Malaysia Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau kita denda tak boleh bayar, tak ada duit tak apa, pengadil sekali duduk dalam penjara Ustaz ya. Jadi kalau kat sana Ustaz, memang kena denda. Nak beli unta memang mahal. Nak bayar dam pun mungkin tak mampu. Tapi mungkin dapat dosa. Jadi apakah penghairan dia punya hukuman tu? Adakah kita terima dosa saja ke? Ataupun macam mana Ustaz kalau kita dah maknanya buat perkara yang haram? Persoalan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tekeno. Pembetulan sedikit Tuan Haji. Saya Dai Azrin dan ini Ustaz Mustafa Suki. Terima kasih Haji atas soalannya. Bercerah berkenaan dengan dosa, bagaimana saya tadi dibayar cash ataupun tidak, katanya sebentar tadi. Jadi mohon bercerah Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, bila disebut tentang dam. So dam ni maksudnya denda yang kita tak mampu bayar. Macam mana kita nak buat? Baik, pertama sekali dam ni dia ada beberapa perkara yang kita boleh bincangkan. Maksudnya pertama dipanggil sebagai dam ni tertib dan ta'dil. Tertib dan ta'dil ni maksudnya kamu mampu tak buat yang ni. Maksudnya dia ada denda. So denda tu pertama, kedua, ketiga. Mampu tak buat yang pertama. Kalau tak mampu buat yang pertama, dia kena yang sebanding dengannya. Kalau tak mampu, kena yang sebanding dengannya, kena sebanding dengannya. Contoh, saya ambil contoh mudah lah. Katalah contoh bermesra-mesraan. Ataupun mungkin bersama sebelum nafal awal. Ataupun nafal thani. Dari perbincangan. Maksudnya,
dalam keadaan tu satu orang yang bersama suami isteri, dan apa yang dia perlu kena ataupun apa denda dia, antaranya adalah menyembelih seekor unta. Jadi kalau sembelih seekor unta, satu orang tak mampu, maka dia perlu menyembelih apa? 7 ekor kambing. Kalau tak mampu pula pada waktu, apa yang dia kena buat? Dia kena bagi makan beberapa orang fakir miskin. Kalau tak mampu, baru dia ada punya tertib. Maksudnya bila tak mampu, dia ada kerenganan daripada sudut dia syarak. ada tingkatan-tingkatan. Okey. Yang tu daripada sudut dam dipanggil tertib dan juga ta'dil, mesti sama. Kemudian juga yang kedua adalah dipanggil dam tu ada khusus yang bentuk takhyir, pilihan. Pilihan di sini maksudnya bukan ikut tertib. Kita boleh pilih mana yang mudah bagi kita. Contohnya kalau kata contoh sembelih seekor kambing, tak mampu, sekian-sekian tak mampu. Kemudian ada pula puasanya. Puasa tu pula ada berapa hari, ada berapa hari. Kalau puasa contoh 3 hari, kemudian balik kena puasa 10 hari contohnya. Maka semua itu ada pilihan-pilihannya, dan dengan sebab pilihan itu mudah-mudahanlah dapat memudahkan kita untuk membayar denda. Jadi ada beza antara tertib dengan ta'dil dan juga takhyir dengan takdir yang kita sebutkan melalui dam. Ada yang berbentuk kena terus, kena ikut. Kalau kita tak mampu buat ini, tak mampu buat yang ni. Yang kedua ada pilihan untuk kita buat yang mana kita mampu dan yang lebih memudahkan urusan kita. Jadi daripada sudut dam tu dia ada pembincangan khusus berkaitan dengan haji, dan ada pilihan-pilihan, dan ada dia punya ruang sebenarnya yang dibukakan oleh syarak untuk kita nak tak nak kena bayar. Sebab apa? Dia mengurangkan amalan haji kita. Dan kita kena ingat ada amalan haji ni yang kalau tak tepat dia punya rukun dia, maka waktu tu kita tak ada haji. Contohnya terlepas wukuf di Arafah. Wukuf Arafah ni Al-Hajju Arafah dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, haji adalah Arafah. Maksud Arafah ni memang tak boleh tinggal. Kalau Mina ke, kalau Muzdalifah masih ada ruang lah sebab dia wajib. Masih ada wajib. Kalau sebab-sebab tertentu, maka di sana dia boleh membayar dam saja. Tapi kalau Arafah tak boleh bayar dam lah. Dia pergi tu pergi saja ya. Dia pergi saja, dia balik kena buat tahun akan datang. Sebab dia tak cukup dia punya rukun dia. Akan tetapi kalau yang bayar dam tadi, tengok pada kesalahan-kesalahan dia, di sana ada keringanan syarak, dan dia boleh bertanyalah kepada bukan jemaah haji, maksud yang memimpin haji tu apa yang dia kena kalau tak mampu begini, tak mampu begini. So ada di sana dia punya rentetan dan juga turutan yang mana dia mampu. Wallahu a'lam. Fahami kedua itu ada yang kena ikut tingkatannya, kalau tak boleh yang ini, yang seterusnya, dan yang kedua itu boleh pilih yang mana satu untuk digunakan untuk dilakukan. Baik Ustaz, untuk pencerahan, terima kasih untuk pencerahan untuk soalan tadi, dan kita tadi ada bertanyakan berkenaan dengan banyak perkara aneh yang berlaku di sana. Mungkin kita boleh masukkan sekali untuk kesimpulan pada pagi ini Ustaz. Silakan untuk kesimpulan. Pertama sekali yang saya nak sentuhkan, maksudnya daripada sudut Mekah, daripada sudut kehebatan Mekah, memang banyak dia punya kebaikan-kebaikan dia. Dan di sana juga kalau tengok memang berbagai perkara pelik, dan perkara pelik ni bukanlah bermaksud supaya kita melihat, kita merenung dan akhirnya kita cerita pada orang, saya pelik betul kat Mekah kan. Bukan. Maksudnya untuk kita sendiri, dan mungkin dia pengajaran, penghayatan untuk kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita tak dapat pergi pada tahun ni, mungkin nama dah naik. Saya pasti ada di kalangan sidang penonton yang nama dah naik. Tak apa, bersabar, berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segerakan hilangkan wabak ni dan memberikan kita peluang untuk mengerjakan haji dan umrah. Dan yang ketiga juga saya nak pesan, patuhilah SOP. Ini benda yang penting. Apa keadaan sekalipun, haji ke ataupun dalam keadaan kita berhari raya contohnya, berkorban, maka patuhi SOP, kerana dia boleh menghilangkan cepat insya-Allah, mudah-mudahan kita punya wabak ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan Ustaz boleh tutup dengan doa ringkas untuk pagi ini Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz untuk pencerahan dan doa sebentar tadi. Dan sidang penonton, ingat bila mana tahun ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah haji bukan semua yang dapat, hanya insan yang terpilih sahaja dapat pergi menunaikan haji di tanah haram. Sebab ada perkara yang tidak diingini berlaku, wabak datang menjelma tanpa diduga, tiba-tiba ia hadir tanpa diduga, dapat memberikan satu yang menyusahkan diri kita, dan mungkin ada yang sedih pada tahun ini. Jadi bersabarlah, mungkin kita punya peluang pada tahun hadapan. Kita yang berada di sini bersabar dan patuhi SOP, jaga penjarakan sosial, rajinlah basuh tangan dan sentiasa dalam keadaan bersih. Kita jaga kita. Sidang
Sidang penonton, jangan lupa esok ikuti Tanyalah Ustaz istimewa Aidiladha tertangguhnya haji bersama ahli panel Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz dan Profesor Dr. Profesor Muhammad Kamil Ibrahim serta moderator Da'i Haldari. Esok 31 Julai bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Salam Aidiladha, salam Hari Raya Korban kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.